tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini insya-Allah kita nak kongsi 3 tips lah. Macam mana nak bantu anak-anak remaja mendirikan solat. First, ibu ayah, ini saranan saya dan insya-Allah saranan ni tuan-tuan amalkan, dia ada impact pada anak kita. Nombor 1, ibu ayah, terutamanya ayah ya, wujudkan amalan solat berjemaah di dalam rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang sama, sebagai seorang ayah, ayah juga ada tanggungjawab untuk dirikan solat berjemaah dalam rumah. So sesekali ayah-ayah solatlah berjemaah di dalam rumah, terutama solat-solat yang kita baca surah secara kuat. Zuhur pula dah, Maghrib, Isyak, Subuh. Yang kita buat dekat dalam rumah, buat sama-sama berjemaah. So start dengan apa? Start dengan azan. Ayah kalau boleh azan terus dalam rumah. Ayah kalau boleh bentangkan sejadah siap-siap. Ini cara kita nak ajak anak tu solat, secara tak suruh, secara paksa-paksa. Kita bentangkan sejadah, azan dalam rumah. Ini yang dibuat oleh bapa mentua saya ni, Alia. So cara dia buat apa? Bila kita balik kampung, dia bentang sejadah siap, dia azan. So automatik apa jadi? Yang buka TV, tutup TV. Azan kat TV belum tentu tutup TV. Betul. Tapi kalau azan tu live, ada orang berdiri depan TV azan, confirm tutup TV. Wujudkan budaya solat berjemaah dalam rumah. Dapat buat seminggu sekali pun okey. So kalau sebulan dapat 4 kali. Dapat buat 2 kali pun okey. So sebulan dapat 8 kali. So ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, bentang sejadah siap-siap. Bentangkan sejadah ikut saf, anak lelaki sini, anak perempuan sini, azan. Lepas azan, lepas tu semayang sunat, biar nampak depan mata dia orang. Mungkin dia orang tengah main game, mungkin waktu tu dia orang dalam bilik, mungkin waktu tu dia orang tengah tengok TV, mungkin waktu tu anak ni tengah santai baru balik petang main contohnya. Tapi bila dengar azan, ayah dah azan, lepas tu akhirnya masing-masing mesti akan kelang kabut kan, sebab lepas azan mesti komat kan. So ada 5 minit lagi untuk diorang bersiap-siap. Okay, waktu tu lepas kita azan, kita terus buat pengumuman, abang, kakak, lagi 5 minit kita nak solat berjemaah kan. So tuan-tuan dan puan-puan, dia tengok pula sejadah dah ada. Ini sifat manusia ni tuan-tuan, bila tengok benda dah tersedia, dia mesti datang. So itu langkah pertama, tips pertama. InsyaAllah tuan-tuan, saya dah buat kat dalam keluarga saya, pak mentua saya pun buat dalam keluarganya. So bila kita buat, insyaAllah anak mula ada movement. Cik Mat, kalau saya buat anak tak buat apa-apa pun is okay. Tenang tuan-tuan, cuba buat dulu 2 kali, cuba dulu buat 3 kali. InsyaAllah anak kan sedar tentang kepentingan solat dan dia akan solat bersama-sama. Nombor 2, tips yang kedua ibu ayah, paksa. Ini nombor 1 tu kita buat secara tak langsung, tak sedar, tak ajak sangat lah, tapi sejadah ni. Yang kedua, paksa. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kena paksa? Kita dah tak ada jalan lain. So nak buat amal soleh ni, kita kena keras sikit. Keras. Kalau kena pegang tangan dia, tarik masuk bilik air, buatlah. Okey. Kalau kena cakap kasar sikit, cakaplah. Kalau kena paksa, paksalah. Sebab seingat saya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah saya pun paksa saya untuk solat. Paksa. Saya yakin ibu ayah yang sekarang jaga solat 5 waktu, salah satu kaedah yang digunakan oleh ibu ayah kita adalah paksaan. Memanglah mula-mula solat tu paksa, solat tu laju, solat tu macam tak berapa kisah sangat. Asalkan solat, sebab lepas solat asar kita nak pergi main. Kalau tak sembahyang asar tak main. Lepas sembahyang maghrib boleh tengok TV, tak sembahyang maghrib tak boleh tengok TV. Bangun pagi kena sembahyang subuh, tak sembahyang kena rotan. So memang mula-mula tu dia berat, memang mula-mula tu dia susah, tapi itulah salah satu. So dalam teknik pertama, ibu ayah buat secara lembut tentang sejadah, azan, sembahyang. Yang kedua, kasar pun jalan juga. Bukan kasar lah, istilahnya tegas.
cara tegas sikit, cara kuat sikit. Jangan lembut saja. Bergantung pada kaedah lembut, belum tentu jalan semua. So guna kaedah tegas sikit. Tegas macam mana? Ada rotan. Sunnah Rasulullah tuan-tuan dan puan-puan, rotan. Rotan ni sedia letak kat rumah, rotan. Boleh jadi anak tu lembut tak apa-apa jalan. Tunjuk rotan baru jalan. So gunakan kaedah keras sikit. Gunakan kaedah yang tegas sikit. Gunakan kaedah yang berat sikit supaya dia ni bangun, bangkit, pergi. Sebab apa tuan-tuan? Solat ni amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Solat adalah satu ibadah yang sangat dicintai, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana amalan ini amalan yang paling berat. Sudah tentu setan kacau pun sangat kuat. Sudah tentu. Sudah tentu setan kacau sangat kuat. Kadang-kadang ada orang rajin sedekah, solat tak jaga pun. Kadang-kadang ada orang boleh pergi umrah, solat tak jaga pun. Kadang-kadang ada orang boleh buat baik dengan ibu ayah, solat tak jaga pun. Sebab solat ni amalan yang paling susah, amalan yang paling berat. Sudah tentu gangguan setan, hasutan setan, hawa nafsu dia memang berat. That's why nak lawan kena lawan betul-betul. So ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kalau anda boleh guna kaedah yang keras sikit, anda guna. Ia sangat disarankan di dalam Islam. Apa tips yang kedua sekalian? Apa yang boleh bantu anak kita rajin solat? Tuan-tuan dan puan-puan, siapkan persekitaran yang membantu anak kita solat. Contoh kalaulah kita perlu sediakan kopiah, sediakan. Kalau kita perlu belikan pakaian solat yang khusus, belikan. Kalau kita perlu untuk dia belikan telekung yang baru, belikan. Kalau perlukan sejadah khusus untuk seriat seorang satu, belikan. Mana kita siapkan persekitaran, environment. Kenapa tuan-tuan? 80% sikap manusia dibentuk oleh persekitaran. So dalam rumah kita kena ada persekitaran solat. Dalam rumah kita sendiri kena ada persekitaran solat. Nampak ni ada tempat letak sejadah, nampak ada telekungnya, ada pula satu ruang khas dikhususkan untuk solat. Kan? Namanya mihrab. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat rumah ni sunnah tau tuan-tuan. Kalau dekat rumah kita ada mihrab, bagus sangat. Ibu ayah yang nak murah rezeki, ibu ayah yang nak doa makbul, dekat rumah kena ada mihrab. Apa itu mihrab? Mihrab ni tempat solat ibadah khusus dalam rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat rumah kita tandas ada tempat khusus, masak ada tempat khusus, tengok TV ada tempat khusus, tetamu datang ada tempat khusus. Why not untuk solat diwujudkan satu tempat khusus? Sebagaimana kita khususkan ini untuk ini, ini untuk ini, maka untuk Allah juga kita sediakan satu ruang khusus. Kita satu family solat dan buat amal soleh, buat amal ibadah khusus untuk Allah. Mengaji kat situ, berzikir kat situ, semayang wajib kat situ, semayang sunat kat situ. Ini akan bantu anak kita sebab dia nampak persekitaran solat. Ibu ayah nak doa makbul, tuan-tuan ada satu mihrab dekat rumah. Time semayang, semayang sunat, semayang wajib, dekat situlah zikir, dekat situlah doa, dekat situlah minta ampun, dekat situlah minta segala macam kita nak minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudkan satu ruang persekitaran yang memang untuk menggalakkan anak solat. Nampak pembudayaan solat dalam rumah kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak kalau dia nampak ayah dia serius pada solat, ayah dia tu macam invest lebih lah, bilik solat tu invest lebih, bagi cantik, putih, bersih, wangi, anak akan terdorong nampak pentingnya solat pada mata ayah, nampak pentingnya solat pada ibu dan ayah. So anak akan rasa, oh solat ni, ayah ni solat jangan main, bab solat jangan main. So ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, itu tiga lah yang dapat bantu ibu ayah nak macam mana nak buat anak remaja kita ni terdorong mendirikan solat tanpa perlu suruh, tanpa perlu paksa, tapi dia nampak
solat ni penting, walaupun tak suruh, walaupun tak paksa, dia tahu kena jaga solat. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allahu a'lam.